Hai, jemput minum. Okey, pada pembelajaran yang lepas, kita belajar tentang locus. Apa itu locus dan sebagainya kan. Kali ni, saya nak menerangkan ciri-ciri atau syarat locus, jenis-jenis locus. Okey, bahasa mudah dia jenis locus. Okey, locus ni ada 4 sahaja. Nak tahu? Jom kita tengok video ni. Okey, 4 syarat untuk locus adalah seperti berikut. 1 titik, 2 titik, 1 garis dan 2 garis. Okey. 1 titik. Kita lihat warna biru ni, titik warna biru adalah 1 titik tetap. Manakala titik berwarna merah ini adalah lokusnya. Okey, bagaimana lokusnya terhasil apabila situasinya pada 1 titik. Okey. Lokus akan bergerak mengelilingi titik tetap ini, warna biru ni, dan dia akan menghasilkan satu bulatan. Okey, dan setiapnya jaraknya adalah sentiasa sama. Okey. Setiap pergerakan ni, jarak ni, lokus ni adalah sama jaraknya dengan titik yang tetap ini. Dua titik. Okey, kita lihat ada 2 titik di sini. Bagaimanakah lokus akan terhasil? Lokus yang terhasil adalah seperti ini. Dia akan membentuk satu garisan tengah-tengah ni, di mana antara titik dengan satu garisan di tengah ini, okey, antara titik ini dia adalah berserenjang. Okey, jadi kalau kita lukis, kita akan lukiskan pembahagi dua sama serenjang. Satu garis. Okey, kita lihat ini ada satu garis. Okey, satu garis. Bagaimana terjadinya lokus? Lokus yang akan terhasil adalah satu garisan selari, sama ada di sebelah atas ataupun di sebelah bawah. Okey, kita lihat kepada syarat-syarat yang diberilah. Okey, 2 garis. Bagaimana dengan 2 garis? Okey, sekiranya ada 2 garis seperti ini, lokus yang akan terhasil adalah di tengah-tengahnya, di mana jarak antara garisan di atas dengan lokus yang berwarna hitam ni adalah sama, sentiasa sama. Okey, kalau titiknya dekat sini dengan sini sama. Kalau titiknya dekat sini dengan sini adalah sama jaraknya. Begitu juga dengan garisan di bawah ni adalah sama, semua sama. Okey, garisan ni, jarak sini dengan jarak yang di bawah ni adalah sama. Dan ada satu lagi, 2 garis yang bersilang seperti ini. Okey, bagaimana lokusnya? Lokusnya akan jadi seperti ini. Okey, di mana kalau titiknya dekat sini, jadi jaraknya adalah sentiasa sama. Di sini juga sudutnya adalah sama. Okey. Jadi kamu dah tahu dah 4 jenis kan? Yang pertama dia 1 titik, 2 titik, 1 garis dan 2 garis. Hanya 4 itu saja. Sangat mudah. Kalau tak tahu lagi tak tahulah. Tak tahu, ulang balik tengok. Permasalahan dia sekarang ni, macam mana kamu nak tahu dia 1 titik, 2 titik, 1 garis ataupun 2 garis? Okey, jom kita tengok video ni. Lokus 1 titik yang berjarak sama dari 2 titik tetap P dan Q. Okey, kita lihat sini. Dia kata lokus 1 titik yang berjarak sama dari 2 titik tetap, 2 titik. Okey, ada 2 titik iaitu P dan Q. Kalau kamu baca soalan, kita kena tengok P dan Q. P dan Q ni dah menunjukkan titik P dan titik Q. Jadi dia adalah 2 titik. Okey, contohnya macam ini. P dan Q, 2 titik ya.
Jadi dia akan jadi macam inilah dia punya locus, di mana dia adalah pembahagi dua sama serenjang. Okey, garisan berserenjang. Ini pembahagi dua sama serenjang antara titik P dan titik Q. Lokus satu titik yang berjarak tetap antara satu garis lurus PQ. Okey, satu lokus titik yang berjarak tetap dari satu garis dia dah bagi tahu, lurus PQ. Ataupun kalau kita nak faham, nak dapat detect dia adalah satu garis, PQ ni dia rapat. PQ maksudnya dia adalah satu garis seperti ini, PQ. Dan ini adalah dia punya lokusnya yang terhasil. Okey, dua garis selari yang berjarak sama dari garis lurus PQ. Ini adalah dia punya lokus. Lokus satu titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Dua garis lurus yang bersilang. Okey, dia ada dua garis lurus. Okey, garis lurus PQ dan garis lurus PR. Jadi lokus yang akan terhasil adalah seperti ini. Okey, pembahagi dua sama sudut bagi sudut QPR. Okey, QPR yang akan jadi pembahagi sudut. Lokus satu titik yang berjarak tetap P. Lokus satu titik. Okey, satu titik, ataupun kita tengok hanya satu titik tetap P. Dia kata P sahaja. Bila ada huruf P sahaja, satu huruf saja, maksudnya dia adalah satu titik. Okey, satu titik. Lokus yang akan terhasil adalah seperti ini. Okey, bulatan. Lokus yang terhasil ialah satu lokus bulatan. Okey. Lokus satu titik yang berjarak sama dari dua garis selari PQ dan RS. PQ dan RS, dia ada dua garis. Okey, lihat PQ dan RS, dua garis. Jadi lokus yang akan terhasil seperti ini. Okey, satu garis lurus selari dan melalui titik tengah bagi pasangan garis selari PQ dan RS. Macam boleh faham? Okey, sekarang ni saya nak ajar kamu pula macam mana caranya kita nak lukis lokus tu, bergantung kepada soalan. Video kali ini saya akan ajar dua dahulu, iaitu satu titik dan dua titik sahaja. Bina lokus satu titik. Okey, kita nak bincangkan macam mana nak membina sebuah lokus yang mempunyai hanya satu titik. Okey, kita baca soalan. Rajah di bawah menunjukkan satu garis lurus KL. X ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm daripada titik L. Okey, bermaksud di sini kita tengok titik L sahaja. Bila L sahaja maksudnya dia adalah satu titik yang sentiasa berjarak 2 cm. Okey, X ialah titik yang bergerak. Jadi X ialah lokus. X sama dengan lokus. Okey, jadi macam mana caranya kita nak lukis? Okey, dalam lokus ni, benda yang paling utama yang kamu kena ada ialah pembaris dan juga jangka lukis. Okey, ambil jangka lukis ni. Okey, dia kata dia bergerak sentiasa 2 cm daripada titik L. Jadi jarum kita ni kita letakkan dekat titik L. Kemudian kita buka kita punya jangka lukis ni kepada 2 cm. Kita lukiskan. Okey, dah dapat 2 cm. Kita buat satu lukisan. Okey,
bulatan itu adalah locus. Jadi apa yang perlu buat bila dah macam ni, masih belum selesai tau. Apa yang kita kena buat, gambar anak panah, tuliskan dia sebagai locus X. Okey. Dalam rajah di bawah, PQR ialah sebuah segitiga sama kaki dengan PQ sama dengan PR. Okey, kita tengok PQ sama dengan PR. Maksudnya dia ni sama kaki panjangnya. X ialah satu titik yang bergerak di dalam segitiga itu dengan keadaan XP sama dengan PS. Maksudnya di sini kita tengok X ialah satu titik yang bergerak. Bila X ialah titik yang bergerak, maksudnya X adalah locus. X ini adalah sebuah locus dengan keadaan XP. Okey, XP dengan PS. XP sama dengan PS. Okey, kita tengok kat sini. P dengan P sama, P sama dengan P bermaksud titik itu berada dekat sini. Okey, jadi dia satu titik. XP sama dengan PS. Okey, PS XP. Okey, XP kita tak tahu kat mana, di manakah X tu kita tak tahu sebab X itu adalah locus. Jadi dia kata sini panjang locus PX ni, panjang locus XP ialah panjang locus sama dengan panjang PS. Okey, itu maksudnya di sini. Kalau jumpa macam ini kan, kalau jumpa macam ni je, XP, X tu adalah locus. Okey, adalah sama dengan PS. PS adalah panjang ni. Jadi caranya ialah, okey, macam biasa kita keluarkan kita punya jangka lukis. Okey, kita letakkan jarum kita dekat titik P. Sebab apa titik P? Sebab P dia akan jadi satu titik tetap. Okey, kemudian kita buka jangka lukis kita. Panjangnya ialah PS. Jadi letakkan sepanjang PS. Okey, ukur dah panjang PS. Akhirnya last sekali kita hanya perlu lukis. Okey, jangan lebih pada segitiga ni. Kenapa jangan lebih? Sebab dia cakap X ialah satu titik yang bergerak di dalam segitiga. Okey, jadi biarkan X tu hanya berada di dalam segitiga, jangan lebihkan. Okey, kita dapatlah, inilah locusnya. Belum selesai. Kenapa belum selesai? Sebab kita kena buat tanda dia. Kita kena labelkan dia sebagai locus X. Okey. Dalam rajah di bawah, ABCD ialah sebuah segi empat sama. Dilukis pada grid segi empat sama bersisi satu unit. X ialah satu titik yang bergerak di dalam segi empat sama itu dengan keadaan jaraknya sentiasa 6 unit. Okey, tandakan sikit sini. 6 unit dari titik C. Titik C, hanya C, maksudnya dia adalah satu titik. Ingat, satu kotak ni dia cakap, okey, satu unit, maksudnya setiap kotak ni, okey, satu kotak ni, satu garisan ni, ini satu unit, ini pun satu unit. Maksudnya kalau dia 6 unit daripada titik C di sini, titik C, C adalah titik tetap, jadi dia akan bergerak 6 unit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dekat sini. Okey, dia akan start dari situ. Jadi kalau satu titik hanya perlu menggunakan jangka lukis. Okey, kita keluarkan jangka lukis kita. Sekarang ni kita letakkan jarum kita pada titik C. Okey, betul-betul kena letak betul-betul pada titik C. Okey, kemudian dah 6 unit kan. Okey, kita tandakan, gerakkan dia. Okey, kenapa saya tak buat di luar, lajakkan di luar? Sebabnya dia kata titik itu bergerak di dalam segi empat. Jadi belum selesai. Nak selesaikan dia, kita kena labelkan, tulis locus
Lokus apa? Lokus X. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga EFG. Okey. Y ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan sama dari titik F dan titik G. Maksudnya dekat sini, ini ada titik F dan titik G. Dua titik. Okey, bila dah dua titik macam mana? Dia akan menjadi satu garisan serenjang. Okey. Kita tengok kena pasti titik F dan titik G. Okey, membuat garisan serenjang kita perlu menggunakan jangka lukis. Okey, letakkan jarum pada titik F. Okey, pada bucu F ni, titik F ni. Seluas mana kita perlu buka jangka lukis kita? Okey, tengok ni garisan ni satu garisan penuh. Kita kurangkan sedikit daripada garisan tu. Jangan terlalu kurang, biar lebih daripada separuh. Okey, ni dah nampak lebih separuh. So kita tandakan. Okey. Kemudian kita letak jarum pada titik G pula. Kita akan buat tanda. Okey. Tandakan dia. Okey. Apa yang perlu buat selepas ni? Kita ambil pembaris. Okey, kita letakkan di sini antara persilangan dua bulatan tadi, dan kita gariskan. Tandakan sekali lagi. Okey, jadi di sini garisan hijau ni, ini adalah lokus apa? Lokus Y. Y ialah titik yang bergerak, jadi ia adalah lokus Y. Dalam raja di bawah, PQRS ialah sebuah segi empat tepat. Okey. Y ialah satu titik yang bergerak. Y titik yang bergerak maksudnya lokus Y. Di dalam segi empat tepat itu, dengan keadaan YR sama dengan YS. Okey. Kita tengok sini, Y adalah lokus, Y adalah lokus. Okey. Tapi huruf dia R dengan S adalah berbeza. Bila berbeza maksudnya dia adalah titik R dan titik S. Okey, titik R dan titik S. Di manakah dia punya lokus? Okey, ambil jangka lukis. Letakkan dekat mana? Letakkan pada titik R dahulu. Okey. Kemudian kita buat tanda. Okey, pastikan sebelum nak buat tanda tu kamu buka dia lebih daripada separuh jarak dia daripada RS. Okey, kalau lebih daripada separuh kita boleh lukis. Terus saja buat tanda. Okey. Kemudian kita ambil pula daripada titik S pula. Okey, letakkan betul-betul dekat titik S. Okey, kemudian kita tandakan. Okey. Dah dapat macam ni, kita ambil pembaris, sambungkan antara titik persilangan ni, tapi sebab dia kata bergerak di dalam, kita hanya tandakan di dalam sahaja. Labelkan lokus Y. Dalam raja di bawah, AEJH, EBFJ, HJGD dan JFCG ialah sebuah segi empat sama. Okey, maksudnya semua kotak ni lah, semua ni adalah sebuah segi empat sama. Okey.
Y ialah titik yang bergerak. Y adalah titik yang bergerak. Y adalah lokus. Di dalam segi empat sama itu dengan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik C. Di manakah titik A? Di sini, dan titik C di sini. Dia sentiasa bergerak sama. Jadi dia kata titik A dan titik C, dua titik dia akan jadi garisan serenjang. Kita gunakan jangka lukis, letakkan jarum di bucu A ni, betul-betul dekat A. Kemudian kita ukur, okey, biar lebih dari separuh. Nampak dia lebih dari separuh kan antara jarak A dengan C. Okey, buat satu tanda. Lebih pun tak apa. Kemudian kita letakkan pula dekat titik C. Okey, jarak dia kita jangan ubah. Saya lupa nak bagi tahu tadi, jaraknya kita jangan ubahkan. Biarkan jarak yang sama. Okey. Dan kita tandakan. Okey, sekarang kita perlu ambil pembaris dan kita perlu sambungkan antara dua garisan ini sahaja. Saya letakkan dekat sini betul-betul pada persilangan ni. Kemudian kita sambungkan, okey, betul-betul kat persilangan situ. Dan kita gariskan lokusnya. Itulah lokus yang terhasil. Warna merah tu adalah lokus. Jadi labelkan lokus kita dengan keluarkan sikitnya tu tak apa, tak kisah. Lokus Y. Okey, mesti kena labelkan. Boleh faham dua kaedah tu, satu titik dengan dua titik. Kalau tak faham, nanti dekat bawah kamu tulis komen kamu apa yang tak faham, saya akan balas. Okey, jumpa lagi. Bye.